sebab-sebab kenapa British nakkan Singapura. Baik, ingat lagi tak sebab dia ada 3 saja, tak banyak pun. Ini je 3 sebab dia. Pelabuhan strategik, lepas tu kita ada kat sini perdagangan negeri-negeri Selat, pusat pengumpulan. 3 benda tu je. Kepada pelasian yang baru masuk mungkin tertanya-tanya lah kan. Pelasian baru masuk macam, Allah, sudah lambat ke kita orang ni? Dekat mana sekarang ni? Jauh sangat. Baru, hai, Assalamualaikum. Nama saya ekonomi tak? Tak, saya tak ada ekonomi. Saya memang tak ada ekonomi. Ni. Sebenarnya adalah Fatih Hussein. Tak jujur, ini jujur. Tak baik tipu-tipu ni apa semua. Takut tertinggal ke apa semua. Kita sekarang dalam satu topik yang dikenali sebagai topik bab 2. Dekat sekolah bab 2 dah masuk belajar ke belum? Belum lagi. Baru masuk. Baru masuk belum. Maksudnya baru-baru nak masuk ni. Minggu depan. Bab 1 lagi baru. Dah dekat 2.2. Lajunya. Dekat 2.2. Cikgu tak datang pun, sir. Cikgu beranak. Ada lagi. Okey. Cikgu masuk tajuk 1, sir. Okey, baik dah. Baik. So, dalam bab 2 ni, geng. Dalam bab 2, tajuk dia adalah NNS. Untuk pelasian lama, tolong bagi tahu saya NNS tu apa? Nenas. Terima kasih. Terima kasih. Memang nenas. Takkanlah kita dalam sejarah belajar pasal nenas. Nenas merupakan satu benda yang begitu bersejarah dalam dunia. Nenas adalah... Tak ada kaitan, tak ada kaitan. Nama panjang dia adalah Negeri. Nama panjang dia Negeri Selat. Itu untuk pelasian baru lah. Mungkin pelasian baru tak tahu kan. Okey, baik. Dalam negeri-negeri Selat ni kita belajar 3 negeri yang British jajah. 3 negeri yang British jajah. Negerinya yang dikenali sebagai negeri-negeri SPM. Negeri-negerinya dikenali sebagai negeri-negeri SPM. Kan? Baru kan? Awak baru PT3 dah belajar SPM kan? Saya cukup bangga dengan awak. Saya cukup bangga dengan awak sebab awak baru PT3 dah belajar pasal SPM. Terima kasih. Iaitu negerinya Singapura, Pulau Pinang, Melaka. Singapura, Pulau Pinang, Melaka. Jadi saya nak tanya, 3 negeri yang awak tengok ni, adakah negeri ni ada raja? Ada. Sekarang. Lupa tanya sekarang. Ada sultan tak sekarang? Tak ada. Ya, betul. Sekarang tak ada sultan. Okey, kepada yang tak tahu, 3 negeri ni Singapura, Pulau Pinang dengan Melaka, diorang tak ada sultan, tak ada raja. Itu je lah. Kenapa, sir? Kan, kenapa pula tiba-tiba tak ada sultan, tak ada raja kan? Untuk cerita pasal Melaka, kenapa Melaka tak ada raja? Sebab Portugis jajah Melaka. Bila Portugis jajah, Raja Melaka pergi berundur ke Johor. Macam tu, so tak adalah raja dekat Melaka. Untuk cerita pasal Penang pula, baru saya cerita baru-baru ni, untuk Penang pula, sebenarnya Penang ni sebenarnya negeri Kedah. Penang ni sebenarnya negeri Kedah. Tapi British ambil keluarkan Penang jadi negeri diorang. So tak ada raja lah. Sebab sebenarnya raja kat Penang adalah Raja Kedah. Tiba-tiba British ambil, dia tak ada raja. Sama juga pasal Singapura. Sekejap lagi kita akan ceritakan Singapura. Kenapa Singapura dah tak ada sultan sampai sekarang ni. Baik kan? Cerita dia, kisah dia macam ni. Kisah dia macam ni tau. Apabila British, dia mencari satu kawasan yang dia nak jadikan pelabuhan yang paling strategik dalam dunia. Cari waktu tu ada 2 orang manusia yang pergi cari. 2 orang manusia yang pergi cari. Awak tahu tak siapa nama manusia tersebut? Tahu. Hui, saya cukup bangga kalau ajar Form 3 ni. Semua dia tahu. Stanford Raffles, betul. Yang pertama, namanya dikenali sebagai Stanford Raffles. Dan yang kedua dikenali sebagai William Farquhar. Okey, saya tak ada masalah untuk Stanford Raffles. Awak nak sebut-sebutlah. Saya okey. Nak sebut-sebutlah. Tapi untuk William Farquhar tu, awak sebut betul-betul Saya warning awal-awal. Okey? Sebutkan dia betul-betul. William Farquhar. Jangan jadi lain. So, not halal. Okey, 2 orang manusia ni dia jumpalah Singapura. Dia jumpa satu kawasan yang mereka rasa waktu tu strategik. Tapi, masa tu Singapura tak jadi pelabuhan lagi. Masa tu Singapura, dia hanyalah tempat untuk tanam gambir. Ataupun tanam ladi hitam. Tempat penanaman je. Belum lagi jadi pelabuhan ke apa semua. So, waktu tu, mereka berdua ni cuba untuk masuk ke Singapura dengan cara nak buka pelabuhan. Jadilah, menurut pendapat awak, logik awak, ikut logik awak. Boleh ke masuk negara orang suka hati bina pelabuhan macam tu saja? Kita nampak je kat situ, kita macam masuk. Bina je. Tak boleh kan? Kita mesti berjumpa dengan ketua negeri tersebut, betul? Kita mesti minta kebenaran daripada ketua tersebut kan? Dan orang yang jaga Singapura, ketua yang jaga Singapura, namanya dikenali sebagai Temenggung Abdul Rahman. Apa nama dia? Temenggung Abdul Rahman. Mudah kita
Kita singkatan dia Jalalita saja kan. Awak jangan tertukar tau. Dekat KL pun ada nama Jalan Tar. Tunku Abdul Rahman, jangan tertukar. Mentang-mentang nak raya ni korang, Jalan Tar menjadi pilihan korang je. Dekat Merdeka. Cerita pasal nak raya ni kan. Saya ternampak dekat Facebook. Saya buka Facebook, by the way, saya buka Facebook. Okay, tahu tak Facebook tu apa? Okay, kepada yang tak tahu Facebook tu apa, saya just beritahu. Ini Facebook. Kok korang lupa lah. Saya nampak satu statement. Kebenaran rentas negeri untuk raya disekat. Bawah tu Dr. Adham Baba. Saya terkejut. Rupanya tahun lepas. Tengok tarikh. Tahun lepas, okey. Waktu tu memang terkejut. Sumpah saya macam, ya betul. Tengok tarikh. Okey, tahun lepas. Okay. So okey lah, tak kena lah. So maksudnya kita boleh beraya di kampung lah kan. Tapi itulah. Saya nak balik Korea sebenarnya. Saya nak balik Korea sebenarnya. Yalah, that's my kampung. Tapi tiket kapal terbang mahal lah. Tiket kapal terbang mahal sangat. Saya nak balik Korea. Utara ke tak? Bukan utara, selatan lah. Nama kampung saya Jajamiong. Dah cukup. Itu makanan, betul, itu makanan. Kepada yang tak tahu, itu makanan. Okay, ni dah. Temenggung Abdul Rahman. Okay, sambung cerita balik. So, Stanford Raffles dengan William Farquhar ni, dia pergilah jumpa Temenggung Abdul Rahman sebab Temenggung Abdul Rahman adalah pemimpin dekat Singapura. Dan borak dengan Temenggung Abdul Rahman ni semua, dia orang deal, dan Temenggung Abdul Rahman setuju nak bagi Singapura kepada British. Tapi bukanlah bagi direct macam tu. Cuma nak bagi peluang kepada British untuk dia orang ni buat pelabuhan dekat Singapura. Waktu tu Temenggung Abdul Rahman setuju. Masalah dia, waktu nak buat perjanjian. Yelah, of course lah, British kan. British awak faham lah, dia memang apa-apa sikit-sikit perjanjian. Sewaktu nak buat perjanjian di antara British dengan Temenggung Abdul Rahman, tak ada masalah. Boleh buatlah. Persoalannya, Sultan perlu mengesahkan perjanjian tersebut. Masalah dia, Sultan yang memerintah waktu tu, ladies and gentlemen, dikenali sebagai Sultan Abdul Rahman. Ni dia. Sultan Abdul Rahman. Mesti korang rasa tertanya-tanyakan, kenapa nama dia sama se? Okay. Dekat Korea, ada orang nama Syami juga. Saya pun nama Syami. Adakah dia adik-beradik dengan saya, awak rasa? Mudah sangat korang ni. Terus mudah sangat korang ni. Saya nak cari dalam kelas siapa nama sama Siapa nama sama ni? Kita ada Nisa Maisarah, lepas tu Balqis Sabiha, Fiza Afifah, Muaz, Nur Amira, Muhammad Adam. Tak ada nama sama ke? Ni Akmal Maisarah. Takkan dia sama macam Nisa Maisarah, lain kan? Yasmin. Akmal. Betul nama dia Akmal Maisarah. Sama. Adik-beradik lah. Orang yang sama. Macam tu. Okey. Okey, Nisa Sabrina. Takkanlah dia Nisa Maisarah. Itu bukan. Itu Nurul. Salah baca. Sorry. Memang tak ada nama sama itu orang ni. Tak ada lah. Tak, nama sama yang exactly sama. Exactly sama. Contoh kalau Muhammad Syami juga. Gen Z memang waktu dulu, mak ayah awak memang dah berbakat ini nama anak aku jangan tiru Oh iya ke? Dah berbakat dah. Ada grup WhatsApp lah. Patutlah. Grup rahsia. Patutlah. Okey. Sultan Abdul Rahman adalah sultan. Kita payah cerita lah kan. Maksudnya Sultan Abdul Rahman adalah seorang sultan. Temenggung Abdul Rahman Temenggung. Ini dia Sultan Temenggung. Okey. Kisah dia, waktu tu yang mentadbir seluruh kawasan Johor adalah Sultan Abdul Rahman. Okay, sekejap saya tanya, awak clear tak apa yang saya cuba maksudkan kat sini ni? Allah, tiba-tiba keluar benda ni pula. Saya nak Google lain. Saya nak Google peta. Allah, baru pukul 9 kurang pahala lagi saya. Okay, ni dia. Ladies and gentlemen, semua ni
yang berlorek berwarna ni kan, yang berwarna biru, warna bukan warna pink, warna kuning sekalipun, semua ni adalah empayar kerajaan Johor Riau. Ingat betul tak nama dia? Empayar kerajaan Johor Riau. Bila sebut pasal empayar, dia diibaratkan, kita boleh ibaratkan macam sebuah negara. Betul? So maksudnya waktu tu Sultan Abdul Rahman dia ketua untuk semua ni kan? Sultan Abdul Rahman. Yes. Dan seorang pentadbir yang menguruskan satu kawasan. Seorang pentadbir yang menguruskan satu kawasan Johor dan Singapura ni, iaitu Temenggung Abdul Rahman. Kalau saya waktu tu hidup, saya uruskan Pahang. Contoh. Temenggung Syami, mana tahu. Contoh dia lah, tak ada kaitan pun. Itu contoh. Okey, clear tak dekat situ? Okey, jadinya Temenggung Abdul Rahman, British kan masuk dekat sini kan? British kan masuk dekat Singapura kan? So Temenggung Abdul Rahman, sebarang perjanjian, dia kena minta persetujuan daripada Sultan. Bukan Sultan Mahmud Shah ke? Sabar dulu Sultan Mahmud Shah, sabar. Yang tu nanti kita borak. Persoalan dia, masalah dia. Sultan Empayar Johor ni, baik dengan Belanda. Baik dengan Belanda. So setiap apa keputusan Sultan nak buat, nak bagi British masuk, Sultan kena tanya Belanda. Agak-agak awak, kalau Sultan tanya Belanda kan, jumpa Belanda kan, dia panggil Belanda macam tu je. Macam mana ni? British nak masuk kawasan ni dah. Agak-agak awak rasa Belanda nak bagi tak British masuk ke kawasan sini? Mestilah tak bagi kan? Kan? Mestilah tak bagi, mestilah Belanda dia akan rasa macam, tak boleh ni. Mana boleh kawasan kita ni? So British dia rasa macam mana dia cari elah, dia rasa macam, tak boleh ni. Kita kena cari satu elah, cara macam mana supaya ada Sultan sahkan perjanjian tersebut. Mengesahkan perjanjian tersebut. Dan British ni punya licik bang, dia siasat semua perkara. Dia siasat habis-habisan, punya siasat. Rupa-rupanya dia jumpa satu kelemahan. Rupa-rupanya dekat Johor ada berlakunya perebutan tahta. Dengar tu Rupa-rupanya dekat Johor ada berlakunya perebutan tahta. Apa dia pula? Macam pernah dengar? Ya. Okey. Awak jangan terkejut tau. Baru-baru ni awak belajar dekat Kedah ada perebutan tahta kan? Kan? Lepas tu awak belajar pula dekat Singapura pun ada perebutan tahta kan? Nanti bab 3 dekat Perak pun ada perebutan tahta. Dekat Selangor pun ada perebutan tahta atau perebutan kawasan. Ya, banyak. That's why gang, kita dalam negara sekarang ni, we learn from sejarah sepatutnya. Kita sepatutnya belajar daripada sejarah. Berebut tahta ni, berebut jawatan, it's not a good sebenarnya. Dia bukanlah benda yang bagus. Kan? Tapi itulah kita apalah kita sambung balik cerita dia. Okey, Kedah ada ke perebutan tahta? Ada kita borak. Okey, baik. Kisah dia macam ni tau. Okey, kisah dia macam ni. Yang ni tak apa, tak tengok dulu, yang tak tengok apa semua. Okey, kisah dia satu isu perebutan tahta yang British dapat tahu. Dekat Johor ni sepatutnya yang jadi sultan adalah Tengku Husin. Saya tulis sepatutnya yang jadi sultan adalah Tengku Husin. Apa kenapa pula kan? Tapi tiba-tiba yang jadi sultan Sultan Abdul Rahman, betul? Tiba-tiba yang jadi sultan Sultan Abdul Rahman pula. Okey. Kepada yang tak tahu, sebelum Sultan Abdul Rahman jadi sultan, Ayah Fatih ke? Oh, mentang-mentang nama Fatih Husin. Korang tahu tak Fatih Husin tu memang nama Fatih sebenarnya. Memang nama dia Fatih Husin bin Kamaruzaman. Bukan nama dia Fatih bin Husin. Ya. Betul, memang nama dia Fatih Husin. Macam tu. Baru tahu. Sebenarnya saya pun baru tahu. Dia bukanlah baru tahu waktu bila. Saya dah berkawan dengan dia, contoh. Dah berkawan 2 tahun, baru tahu. Macam, Husin tu bukan nama bapak kau. Macam tu, 2 tahun dah kawan, baru tahu. Kisah dia, saya pergi ke kampung dia lah, rumah dia lah kan. Pergi ke rumah dia, kampung dia, waktu tu ada open house. Bila ada open house ni apa semua, kita bawa kita makan kan. Tiba-tiba, mak dia panggil apa tau? Mak dia panggil, Sen, ambil dia Sen. Saya cakap, bapak dia, mak dia panggil dia dengan nama bapak dia. Yo, Rayang. Waktu tu fikir macam, Rayang, dia panggil itu bukan nama bapak dia ke? Dia panggil macam tu je, Sen. Macam, wow. Ini bukan cerita tipu tau, ini cerita betul. Lepas tu saya tanyalah dia, bukan nama kau tu Fatih bin Husin dia tetap, dia memang nama dia Fatih Husin. Patutlah macam ingatkan mak dia panggil nama bapak dia dekat dia. Macam wow. Itu terberlaku itu. Baru tahu, ya betul. Tak saya 2 tahun kawan kot baru tahu. Azizi macam mana? Azizi nama ayah saya.
Betul, Azizi nama saya. Nama saya Muhammad Syamil bin Azizi. Itu nama ayah saya lah. Okay. So semua okey so memang kita belajar sejarah, saya sejarah Fatih semua betul. Kita belajar. Nak tahu lagi? Nak tahu Iqbal Ahya ke Amir Ma'ruf ke nak tahu semua orang? Terima kasih semua. Dah. Kita memang tak jadi nak belajar pasal Tengku Husin dengan Abdul Rahman ni. Memang tak jadi kita belajar benda ni. Okey, baik. Sebelum Sultan Abdul Rahman ambil alih jadi sultan, sebelum Sultan Abdul Rahman betul-betul jadi sultan, Sultan Johor adalah namanya dikenali sebagai Sultan Mahmud. Ini dia. Sultan sebelum dia ambil alih. Sultan Mahmud ada 2 orang anak. Sultan Mahmud ada 2 orang anak. Inilah anak dia. Ini anak sulung, ini anak nombor 2. Anak sulung, anak nombor 2. So ini bukan Sultan Melaka dulu ke Sultan Mahmud. Okey. Saya ada seorang member tau. Nama dia adalah Mahathir. Takkanlah dia, member saya yang nama Mahathir tu dia Perdana Menteri. Lepas tu, habis tu nanti kalau saya ada anak lelaki, saya namakan anak saya Muhammad Najib. Contoh saya namakan nama Najib. Takkanlah anak saya tu dia jadi dia Amin. Kenapa awak aminkan? Awak nak memang saya letak nama anak saya Najib ke? Apa isu korang sebenarnya? Apa isu korang nak letak nama Najib? So maksudnya apa maksud kat sini? Maksudnya kat sini saya nak bagi tahu awak, nama je sama, orang yang berbeza. Okay, clear Okay, sambung balik. Anak Sultan Mahmud ni 2 orang, iaitu abangnya Tengku Husin dan adiknya Abdul Rahman. Dan ditakdirkan waktu itu Sultan Mahmud mangkat ataupun meninggal dunia ataupun mati. Mangkat mengenai mati apa semua. So, secara logiknya, secara ikut undang-undangnya, sepatutnya siapa yang akan jadi sultan? Yang sulung lah kan, yang abang kan, Tengku Husin kan. Tapi kenapa tiba-tiba yang dapat jadi sultan adalah dia? Sebab waktu tu Tengku Husin dia dekat Pahang. Sultan Mahmud dia punya istana adalah di kawasan Linggar. Dekat mana Linggar tu? Okey, sama mana Linggar tu? Sini. Husin duduk sini. Sultan Mahmud dengan Abdul Rahman duduk sini. Jadinya mereka ni raja-raja, dia orang ni ada satu adat tau. Ada satu adat. Sebelum nak kebumikan sultan yang meninggal tu, dia orang kena lantik sultan yang baru dulu, baru boleh kebumikan. Masalahnya nak lantik Husin. Husin dekat mana? So, dia orang kata cepat je lah, lantik je lah. Apa ni tunggu lama-lama, betul lah Husin tak ada, tapi adik dia ada, kita lantik je adik dia. Call lah Husin datang Linggar. Zaman dulu bang, kalau nak call waktu tu kalau boleh call, maksudnya dia ada TikTok tau. Mungkin lah Tengku Husin buat TikTok waktu tu kan, saya tak tahu, mungkin lah. Macam mana? Tengku Husin tak marah ke? Tengku Husin mungkin nak marah tapi kena sabar. Dia marah lah, kenapa tak tunggu dia dulu sampai kan? Okey, zaman dulu awak nak tahu tau. Hari ni meninggal, kemungkinan 2 hari akan datang baru dapat berita. Sebabnya jauh nak pergi perjalanan ni. Tak ada 2 hari, mungkin sehari kita dapat berita jauh. Nak pergi hantar ni. Kita tak ada postman. Postman pun nak pergi hantar daripada sini pergi ke sana jauh. Kan, nak cari alamat pula. Waktu tu alamat apa? Alamat waktu tu tulis apa? Di depan pokok yang berwarna hijau tinggi 194.5 cm. Dah, pokok dah lah semua warna hijau. Sudah. Maksudnya susah lah. Maksudnya susah lah nak pergi hantar zaman dulu punya mesej pesanan apa semua kan. So, apabila lambat je Sultan Husin ni datang ke kawasan Riau Linggar ni, jadi penduduk-penduduk pembesar-pembesar semua setuju untuk lantik Tengku Abdul Rahman ataupun Sultan Abdul Rahman. British tahu kisah ni. Apabila British tahu kisah ni, British terus isytiharkan Sultan Husin adalah Sultan Johor. Dah kenapa? Awak pun tanya dah kenapa kan? Macam mana dia buat? Okey, dia macam ni je bang. Dia macam ni je tau. Dia macam ni je. Okey. Dalam dunia ni, ini zaman dulu punya kisah Dalam zaman dulu punya kisah, siapa-siapa yang menjadi raja, dia ada cara dia tersendiri. Contoh, yang pertama nak jadi raja, dia isytiharkan diri dia raja. Sebab dia kuat. Mungkin dia kuat, dia ada banyak senjata, dia ada banyak tentera, dia kuat, dia kata akulah raja di kawasan ini. Itu cara yang pertama. Dan ada juga cara kuasa lain mengisytiharkan dia sebagai raja.
Contoh apa yang berlaku dekat Perlis. Kalau you all semua nak tahu Perlis, yang melantik dia jadi raja sekarang ni adalah Siam. Siam kata, mari sini. Mari sini aku nak lantik kau jadi raja. Mari sini. Contoh macam, mari sini. Saya nampak, saya sukalah yang botak spek mata tu. Dia macam Korea sikit. Okay, mari sini. Awak jadi raja kat sini. Sebab itu kuasa kuat. Dia boleh lantik siapa yang dia nak. Yeah, then what happen? Kalau kena serang, kuasa kuat itulah yang akan melindungi, yang akan defense. Dan itulah yang berlaku dekat Johor, Singapura. Itulah yang berlaku dekat Johor, Singapura. Datangnya British kata tak apa, kita isytiharkan inilah Tengku Hussein jadi Sultan Johor yang sebenar. Okay, clear cerita dia. So waktu tu dekat Johor ada dua sultan kan? Ada dua sultan kan dekat Johor kan? Yes. Sultan yang pertama Sultan Abdul Rahman yang bersemayam di Linggar ni. Yang duduk dekat Linggar ni. Dan sultan yang kedua dikenali sebagai Sultan Hussein yang duduk dekat Singapura. So, sultan dah boleh sahkan perjanjian di antara Temenggung Abdul Rahman dengan British. Betul tak? Sultan boleh sahkan. Dia tak perlu minta pengesahan daripada Abdul Rahman. British hanya perlu minta pengesahan daripada Hussein. Bijon. Tengok British. Dia tak perlu berperang pun kan? Dia tak minta Belanda ke? Tak. Hussein tak baik dengan Belanda. Abdul Rahman tak baik dengan Belanda. Tak payah. Dan itulah perjanjian kali pertama yang berlaku pada tahun 1819. 1819 perjanjian kali pertama yang berlaku yang mengesahkan kedudukan British di Singapura. Dan waktu tu British boleh masuk bina satu rumah, naikkan bendera Union Jack tu. Naikkan bendera Union Jack tu. Macam tu. Okey, setakat ni. Clear cerita dia? Masa sekarang? Yang tu je dulu. Ya, okey, thank you. Okey, jom kita tengok Ini buku teks awak tau. Jom tengok buku teks. This is from your textbook. Okey. Isu pewarisan tahta ni mesti awak tanya-tanyakan soalan macam mana nak jawab semua exam kan, soalan dia apa semua kan. Okay, dia macam ni tau. Dalam soalan ni apa semua, okay, of course dia akan tanya. Kalau dia tanya, tapi benda ni jarang tau. Jarang tu maksudnya dia boleh tanya 50-50%, 50-50 boleh masuk exam, dia tak apa semua. Okay. Biasanya kalau soalan akan tanya pasal berkaitan tahta ni, dia terus direct je. Direct tanya macam ni, dia terangkan isu pewarisan tahta yang berlaku di Johor Riau. Macam tu. Sepatutnya tu macam bina rumah ke? Ya betul, macam bina rumah, bina bangunan semua. Okay, ini soalan kalau keluar dalam bahagian B ataupun bahagian C. Dia direct. Tapi untuk soalan macam ni terangkan berkaitan dengan isu pewarisan tahta, dia tak banyak markah. Dia boleh jadi 4 saja. Dia takkan bagi banyak markah. Soalan-soalan yang banyak markah biasanya soalan yang macam mana? Soalan faktor-faktor, ciri-ciri. Itu banyak markah. Tapi kalau soalan macam ni, terangkan isu pewarisan tahta, terangkan latar belakang, biasanya 4 markah saja. So, bila 4 markah ni, awak ceritalah semua benda. Awak cerita, even awak cerita tak tersusun pun okey tau. Contoh. Mula-mula sekali kan cerita awak excited, awak nak cerita pasal benda ni. Awak nak cerita, Sultan Abdul Rahman bersemayam di Linggar, Sultan Hussein bersemayam di Singapura. Awak tulis poin yang tu dulu, tak apa, okey je. Tapi kena dengan cara lah. Adalah cara dia. Kalau ayat awak cantik apa semua boleh diterima. Kena tulis semayam ke sir? Okay, kalau tak tulis bersemayam tu apa tak? Kalau tak nak tulis bersemayam, awak tulis je istana. Tempat tinggal. Macam tu, tempat tinggal ataupun istana. Dia bukan sembahyang lain, bersemayam lain. Okay. Menetap pun boleh. Jadi boleh jawab benda ni semua. Boleh jawab. Ingat cerita tadi. Ingat cerita apa kisah Sultan Mahmud ada dua anak kan? Sultan Mahmud ada 2 anak, Hussein Ahmad Sulong. Lepas tu Abdul Rahman, lepas tu Sultan Mahmud meninggal dunia, sepatutnya siapa yang ganti? Kan, sepatutnya siapa yang ganti? Tengku Hussein. Tetapi disebabkan Tengku Hussein duduk Pahang kan? So bila awak ingat cerita tu, awak tulis je. So topik ni, itulah cara dia. Okay, any soalan nak tanya, ini baru British dapat buka Singapura ni. Tak ada clear pasal Singapura? Kenapa diorang lain tempat? Lain tempat tu maksudnya apa? Diorang lain tempat tu apa? Tanya. Tempat tinggal. Kenapa satu dekat Pahang? Kejap, saya buka balik. Rasa macam pernah belajar. Saya pernah cerita benda ni. Kenapa Hussein kat tempat lain? Waktu ni waktu kat Pahang, kenapa yang disorang dekat Linggar kan? Okey, baik. Saya ada yang tanya saya tahu, kenapa macam pernah belajar? Ya, saya pernah cerita. Saya pernah cerita dekat awak, walaupun kita tak masuk lagi subjek bab 2, kita tak masuk silibus bab 2. Saya pernah cerita sebenarnya. Tak apa, awak dengar je lah. Awak dengar banyak kali, dia boleh ingat tau. Dengar banyak kali, lama kelamaan dia akan jadi ingat. Okey, menjawab kepada soalan, kenapa Tengku Hussein tak duduk dekat Linggar?
Kenapa Tengku Hussein tiba-tiba waktu tu dekat Pahang? Waktu tu Tengku Hussein, dia ada majlis, bukan majlis apalah, dia ada buat lawatan dekat Pahang. So pergi buat lawatan dekat Pahang. Yelah, Pahang tu kan abah dia punya kan. Pahang tu kan abah dia punya, ayah dia punya apa semua. So dia pergilah buat lawatan ke sana. Dekat Pahang. Dan kebetulan pula bila dekat Pahang, dah duduk dekat Pahang apa semua, kebetulan ayah dia yang duduk dekat Linggar tu meninggal. Macam tu. So tak sempat nak balik. Dia pergi seorang ke duduk kat Pahang? Tak lah. Dia pergilah dengan dia punya bodyguard. Dengan dia punya pegawai-pegawai, staff-staff apa semua tu. Okay? Okay, clear cerita pasal Singapura? So, asalnya dia kat Linggar ke? Ya betul, asalnya memang dia kat Linggar. British lantik Tengku Hussein ke Abdul Rahman? Lantik Tengku Hussein. Okay, Violet Sim ada bertanya satu soalan yang betul-betul lah saya sendiri nak tahu ni. So, just wondering, kalau tak guna bahasa istana dalam exam, kena tolak markah ke? Okay, it depends on siapa yang menanda soalan tu sebenarnya. It depends on siapa yang menanda soalan tu sebenarnya. Ada penanda soalan, dia betul-betul strict kepada penanda soalan, penanda jawapan, dia betul-betul strict kepada benda ni. Bersemayam. Dan ada juga penanda, contoh ini contoh penanda ada dia penanda manusia. Manusia ni kadang-kadang dia ada belas sifat kasihan. Okay. Dia tengok, dia tengah tanda kertas awak ni. Katakanlah waktu tu awak dapat 78 markah. Katakanlah lagi 2 nak A kan. Lagi dua markah je nak A kan. Contoh lagi 2 nak A kan. Tapi waktu tu dia akan cari tau. Dia akan cari juga dekat mana yang dia boleh betulkan awak. Contohlah katakanlah 80A. Ini contohlah. Tapi penanda akan cari. Contoh 85 baru A. Okey, tukar 85 baru A. Okey, fine. Waktu tu awak dapat 83. So mungkin dia cari dia jumpa ada 2 poin awak tak gunakan bahasa istana. Tapi membawa maksud yang sama. Dia boleh bagi markah betul. Okay. Dan ada juga penanda yang betul-betul distrikkan. Distrikkan macam, salah ni. Apa ni? Duduk di Linggar, duduk digunakan bahasa. Sultan Hussein duduk di Singapura. Salah ni. Okay. Lepas tu tiba-tiba dia nampak awak dah dapat markah 87 markah. So buat apa dia nak cari? Kan buat apa dia nak cari macam dah betul dah. Tak payah cari, lantuk lah. Kebiasaannya dia strik ke tak, sir? Biasa yang strik cikgu sekolah kita. Okay. Cikgu sekolah, dia memang kena strik. Sebab dia tak nak awak manja. Dia tak nak awak manja macam mudah sangat dapat markah semua, dia tak nak macam tu. Tak apalah, it's okay lah. Betul lah betul cikgu sekolah memang strik dapat buat markah. Tapi, kalau exam PT3, jangan risau. Penanda-penanda semua baik hati, lemah lembut. Jangan risau. Saya nak jadi penanda saya. Saya strik tau. Saya strik. Setanda kertas lah. Saya pernah tanda kertas. Saya dapat 200 paper. Seorang je lulus. Lain semua saya failkan. Strik. Takkanlah saya jadi penanda. Saya jadi cikgu sekolah pun 3 bulan saja. Takkanlah saya jadi penanda. Jadi cikgu sekolah pun 3 bulan. 3 bulan masak pun belum lagi kan. Kenapa 3 bulan? Adalah isu dia. Adalah kisah dia kat situ. Adalah. Okay. Saya tuan cakap tau, awak kadang-kadang awak jangan marahkan cikgu sekolah awak tau. Kadang-kadang dia ajar, mungkin kadang-kadang awak rasa macam, kenapa tak faham-faham kenapa cikgu marah-marah. Awak jangan marahkan cikgu tu tau. Saya jadi cikgu sekolah selama 3 bulan, lepas tu saya tak nak jadi dah. Sebabnya cikgu sekolah, tugas dia bukan mengajar sahaja. Tugas dia kena manage sekolah tu. Kena uruskan sekolah. Awak tahu tak? Maksudnya apa? Maksudnya dia bukan mengajar. Kalau ada hari sukan, cikgu kena pergi minta sponsor, kena buat surat, cikgu kena uruskan hari sukan, cikgu kena buat tu, cikgu kena buat ni. Banyak kerja cikgu. Banyak nak. Okay, sebelum saya masuk kelas ni, saya dah prepare dengan awak ni. Saya dah prepare sehari sebelum. Semalam, 2 hari lepas, saya dah prepare dah. Apa nak diajar semua. Tapi apabila saya jadi cikgu sekolah, saya tak boleh nak prepare apa-apa untuk student saya. Awak tahu saya masuk kelas, saya buat apa? Saya masuk kelas, saya buka buku, saya cakap, okey, salin yang ni, dah cukup. Saya kata, okey, ini salin. Okey, lepas tu saya tengah sikit-sikit, cukup lah. Sama, betul. Sebab tak sempat. Jangan marah cikgu tu. Okey, maafkan dia sebab dia terlampau banyak kerja lain. MC plus, cikgu saja mengajar.
uruskan control center ke nota ke semua tak ada. Tak ada, kita orang tak uruskan. Semua troopers yang buat. Kita orang cikgu mengajar je. Okay? Okay, dah. Kenapa kita cerita ni macam sedih? Kita bulan puasa macam ni. Cikgu saya masuk kelas terus marah. Oh, masuk cikgu awak masuk kelas Hoi! Oh, terus marah Okey, baiklah ladies and gentlemen, jom tengok kat sini ada dua perjanjian. Okey, dah jom. Ada dua siri perjanjian yang berlaku dekat Singapura ni, geng. Okey, geng. Okey, ada dua perjanjian. Perjanjian yang pertama ni dia. Okey, perjanjian yang pertama ni dia yang berlaku pada tahun 1819. Inilah perjanjian antara siapa? Antara Stamford Raffles dengan juga Temenggung Abdul Rahman. Yang asal-asal dulu tu. Yang asal-asal, tetapi disahkan oleh siapa? Disahkan oleh Sultan Hussein. Dan perjanjian ni lah yang menyebabkan British boleh masuk ke Singapura. Ni dia perjanjian yang pertama ni. Inilah perjanjian dia. Okey, baik. British, dia still tak puas hati. Of course lah. Dia kalau boleh nakkan Singapura tu nak jadi hak milik dia selama-lamanya, nak jadikan hak milik dia terus. So, awak tahu tak? Sebelum dijadikan terus, ni kan hak milik Sultan lagi. Sultan masih berkuasa lagi. So, British terpaksa bayar kepada Sultan. Bayarlah something, certain amount kepada Sultan yang banyak ke apa semua. Dia jadi rasa macam beban dan British tak boleh nak buat apa-apa dekat Singapura. Maksudnya masih lagi terkawal. So, jadinya British cari satu cara macam mana nak singkirkan raja. Jadi, waktu tu berlakulah satu isu yang mana British dia ketepikan Sultan, dia menghina Sultan, maksudnya dia menghina, diketepikan Sultan, dia langsung tak hiraukan Sultan punya pandangan, langsung dia tolak tepi terus Sultan, sebab waktu tu Sultan dah tak kuat dah. Sultan Hussein dah tak kuat dah. Ini Sultan Hussein tahu, dia tak kuat dah. Okay? So apa dia buat? Dia paksa Sultan Hussein untuk buat satu lagi perjanjian yang baru. Dia tua ke sir? Dia bukan soal kuat tua tak tua ni, bukan. Kekuatannya adalah berdasarkan dia punya tentera. Kekuatan dia berdasarkan dia punya orang pembesar-pembesar dia. Okey, awak tahu tak kenapa tak kuat kan? Kenapa tak kuat kan? Betul tak sekarang Johor ni ada dua bahagian? Okey. Johor sini, adakah dia nak bantu Singapura ni? Mestilah tak, dah isu bergaduh bang. Isu dah bergaduh, tiba-tiba Sultan Hussein pula ada kat sini. Yang ni pula ada Sultan lain, ada dua Sultan. So kalau ada apa-apa isu, diorang akan bergaduh lah. Diorang tak akan tolong sama diorang. So dah berpecah belah. Jadi apabila berpecah belah, Sultan Hussein perlukan tentera sendiri. So bila British paksa diorang, Indra Giri pun Johor, ini semua Johor, betul? Okay, sama dia. Jadinya apabila Sultan perlukan tentera sendiri, masalahnya Sultan tak ada tentera. Yang ada hanyalah sikit. That's why British dia boleh paksa Sultan untuk terima satu lagi perjanjian. Kalau tak terima, Sultan kena serang. Sultan akan hilang jawatan terus. Belanda tak tolong ke sir? Belanda tak tolong. Belanda dia baik dengan Sultan Abdul Rahman. Sultan Abdul Rahman ini kawasan dia. Sultan Hussein dekat sini. Dan perjanjian ni memang teruk. Perjanjian kali kedua ni berlaku pada Ogos 1824. Ni dia. Ni, antara siapa ni? Antara John Crawford dan juga Sultan Hussein and Temenggung Abdul Rahman. Lagi sekali. Awak tahu perjanjian ni mengatakan Sultan Hussein dengan Temenggung Abdul Rahman diusir daripada Singapura. Terus keluar daripada Singapura, tak boleh duduk kat Singapura. Sedih kan? Sultan Abdul Rahman pun setuju ke sir? Sultan Abdul Rahman pun setuju ke sir? Okey, Sultan Abdul Rahman dia adalah Lingga. Dia bukan Singapura waktu tu. Dia bukan di Singapura, dia di Lingga. So dekat Singapura Abdul Rahman jadi macam nanti tu kisah. British ugut ke sir? Ya, ini lah British ugut. Dia tak boleh masuk campur, tak boleh. Dia macam okey, itu kisah kau lah. Selama-lamanya maksud sampai bila? Sepatutnya selama-lamanya betul-betul sampai merdeka. Selama-lamanya sampai merdeka tau. Okey. Kalau you all nak tahu, okey ni lah, cerita pasal peristiharan merdeka Cerita pasal peristiharan merdeka. Okey, peristiharan merdeka yang Tunku Abdul Rahman baca, Tunku Abdul Rahman hanya sebut dua negeri yang dijajah. Dalam ucapan Tunku Abdul Rahman tu, Tunku hanya sebut dua negeri je yang dijajah. Melaka dan Penang. Sebab negeri ni betul-betul di tangan British.
Tak ada sultan pun pegang. Betul-betul tangan British. Untuk Singapura pula, sewaktu nak tubuhkan Malaysia, sewaktu nak bentuk Malaysia kan ada Singapura mula-mula dulu. British memang serahkan kepada kerajaan Malaysia. British memang benarkan serah kepada kerajaan Malaysia. Nak ambil Malaysia. Macam tu. Sebab tu nama dia apa? Sebab tu nama dia kat sini diserahkan kepada British selama-lamanya. Macam kan? Kenapa British macam ni, sir? Itu jahat dia. Dalam perjanjian tu dia pun buat apa, sir? Dalam perjanjian tu inilah isi kandungan dia. Singapura jadi hak milik British selama-lamanya. Sultan dah tak boleh duduk dekat Singapura. Sultan tak boleh duduk. Bukan setakat hilang kedudukan. Bukan setakat hilang kedaulatan. Sultan dengan Temenggung Abdul Rahman tak boleh duduk di Singapura. Kena duduk dekat Johor. Dan Sultan dan Temenggung diberikan bayaran pampasan dan pencen bulanan seumur hidup. Diberikan benda ni. Tapi tak banyak. Tak silap saya, setiap bulan tak silap saya Sultan hanya dapat lebih kurang tak silap saya lah, setiap bulan Sultan dapat dalam $300 macam tu. Temenggung Abdul Rahman dapat dalam 100 lebih macam tu. Tak banyak. Ini Temenggung Abdul Rahman, bukan Sultan Temenggung. Ya, sikit sangat-sangat. Okey, bendera Union Jack tu apa, sir? Kepada yang tak tahu bendera Union Jack, jom kita tengok. Sikit lah. Okey, soalan. Kalau tak ada, saya nak masuk pasal Melaka ni. Francis Light, sir. Francis Light tak payah dah. Okey, jom kita masuk pasal Melaka. Okey, jom kita masuk pasal Melaka. Okey, baik. Dah. William Farquhar pergi mana? Farquhar meninggal dunia. William Farquhar mati. Okey, lepas tu digantikan dengan John Crawford. Macam tu. Okey, jom. Next, kita masuk pula cerita pasal kisah yang berlaku di satu lagi negeri, iaitu di negeri Melaka. Negeri Melaka ni saya nak cerita dekat awak memang. Negeri Melaka ni, saya nak cerita dekat awak. Famous coconut shake. Air kelapa di blend bersama dengan ais krim. Lepas tu kita minum tu rasa dia kan. Ya Allah Akbar. Saya tak naklah Google. Saya takut nanti pahala saya berkurangan. Jadi saya tak nak Google. Saya cuma cerita je lah. Nak marah tapi kena sabar. Okey, kisahnya, ladies and gentlemen. British ni, dia tak adalah minat sangat dengan Melaka. Bukanlah tak minat tu macam aku tak nak Melaka, aku tak nak engkau, tak nak. Bukan macam tu. Alah, macam crush kita, reject kita tu, bukan macam tu. Allah, sedihnya tiba-tiba kan. Dengarkanlah di sepanjang malam. Maaf. Okey, sambung pada cerita kita. Tak nak tu, dia ibarat macam dia tak mencari mana pun Melaka ni. Okey, tetapi waktu tu kan ada berlakunya satu isu. Isu pergaduhan di antara siapa? Isu pergaduhan di antara British dengan Belanda. British dengan Belanda. Awak tahu tak bergaduh kenapa antara dua orang ni? Bergaduh pasal berebut ni. Belanda dia macam ni, tahu Belanda. Dia tak puas hati sebab Singapura waktu tu maju. Benda ni berlaku pada tahun 1824. Awak tengok 1824. British masuk Singapura 1819. Tengok berapa tahun British majukan Singapura. 5 tahun je. 5 tahun je kan. Sekejap kan. Dan Singapura betul-betul develop kau-kau. Singapura betul-betul develop, naik kau-kau, maju kau-kau. Jadi Belanda dia rasa tergugat. Dia rasa macam, wish, ini tak boleh jadi ni. Singapura ni dah jadi maju ni, habis Betawi ni. Ada macam tu, dia ibarat macam, wish, habis Betawi ni. Betawi tu Belanda punya pelabuhan. So jadi, Belanda kata apa? Belanda pergi jumpa British, kata, British. Singapura ni duduk di bawah Sultan Abdul Rahman. So, Sultan Abdul Rahman duduk bawah aku. So, jadinya Singapura ni hak milik aku. Macam tu Belanda kata. British pula kata, ini perjanjian aku dengan Sultan Singapura. British tunjuk perjanjian dia. Ini perjanjian aku dengan Sultan Singapura. Siapa Sultan Singapura tadi? Sultan Hussein. Tunjuk perjanjian. So, diorang ni macam nak berperang. Bergaduh. Tapi diorang ni tak nak berperang. Sebab diorang adalah brothers yang sangat-sangat rapat. So, buatlah satu perjanjian yang baru, ataupun diorang buatlah satu perjanjian yang baru, pakatan. Perjanjian yang dikenali sebagai perjanjian London. Okey, boleh? Okey, minggu depan, jangan risau kan, minggu depan kita akan tengok
Apakah faktor-faktor British berpakat dengan Belanda ni? Okay, sebenarnya saya dah cerita dekat awal dah. Tapi kita akan tengok macam mana dari segi bentuk tulisan dia. Okay, soalan sebelum kita habiskan kelas? Ada? Okay, if got no question, pengakhiran 21 je betul. Nak habiskan 21 tadi. Dia dengki je, sir. Betul. Belanda dengki. Okay, dah. So, I think that's all. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye. Salam sejahtera. Bye-bye. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, ku bersujud. Up answer, sir. Boleh tak? Saya nak pergi toilet sebenarnya. Nanti saya up sekejap lagi lah Kak Jiu. Nanti Kak Jiu saya up. Saya nak pergi toilet ni.